dia membebaskan dirinya daripada penjara tersebut, dan akhirnya dia terperangkap dalam keadaan kejahilan, kebodohan yang tidak mahu dia keluarkan diri daripada belenggu yang dinyatakan tadi. Kerana itulah Islam meletakkan impian syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala didahului dengan perjuangan, pengorbanan, dan juga dengan mujahadah. Tidak ada sesuatu yang mudah dicapai dalam arti kata mendapat kejayaan al-falah, mendapat kemenangan yang disebutkan tadi sama ada di dunia maupun di akhirat. Terlebih dahulu proses yang kita perlu lalui hadapi iaitu ujian Allah. Maka yang pertama ujian diri. Allah jadikan diri kita sebagai manusia, maka ada berapa unsur? Ada dua unsur, satu fizikal, satu rohani. Satu fizikal, yang kedua spiritual, ada jasad dan ada rohani. Yang kedua, Allah beri kepada kita ujian dugaan yang disebut berkaitan dengan harta kekayaan. Dua ni tuan-tuan. Yang pertama diri, yang kedua harta. Ada orang yang bergelar dengan gelaran title yang besar, bukan setakat dengan gelaran tetapi banyak pengaruh. Pengaruh itu tadi dia rasa bangga hidup di dunia ni. Ramai orang yang menyukainya, tetapi ingat, belum pasti. Walaupun ramai orang kenal di dunia, mungkin makhluk yang berada di arasy tidak mengenali manusia yang disebutkan tadi tuan-tuan. Kenapa? Kerana dia menjadi manusia dilalaikan oleh keduniaan yang melampau. Itu yang Allah sebut dalam Quran, Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kamu dilalaikan dengan berlomba-lomba mencari keduniaan, pangkat, darjat, kedudukan, kekayaan, kemewahan, hatta zurtumul maqabir. Sampailah kata Tuhan, kamu masuk maqabir, tempat persemadian kamu, Baitul Turab, Baitul Wahdah, rumah tanah, rumah bulan, rumah sunyi. Waktu itu tuan-tuan, bukan kita berkawan, berteman dengan ramai manusia seperti mana hidup di atas muka bumi, tetapi kita berteman, berkawan tadi sebagaimana yang Rasulullah sebut, wa yabqa wahid wa amalu, yang kekal berada bersama menjadi teman kita di alam barzakh ialah amalan-amalan yang kita lakukan. Muslimin sudah dimaafkan yang dirahmati Allah sekalian. Panduan hidup yang Nabi tunjukkan, maka sudah tentulah sebagai pengikut, follower kepada Nabi SAW. Banyak yang belum lagi kita koreksi, banyak yang belum lagi kita menyelami. Apa lagi yang kita nak buat? Belum cukup sekadar kita hanya sembahyang 5 waktu, belum lagi tuan-tuan. Kalau nak cerita macam mana amalan ahli syurga Allah, bagaimana Sayyidina Utsman bin Affan, satu rakaat witir dia boleh khatam 30 juzuk Al-Quran. Satu rakaat witir Sayyidina Utsman, sahabat Nabi, khalifah yang ketiga sistem khilafah Ar-Rasyidin, dia boleh khatam Quran satu rakaat 30 juzuk. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, bagaimana bulan Ramadan sehari dia boleh khatam 2 kali, siang malam, siang malam. Abu Yahya Haji Abdul Malik Karim Amrullah meninggal 1981 dan pernah memegang jawatan, menggalas tanggungjawab menjadi seorang ketua Majlis Ulama Indonesia. Resign letak jawatan tahun 80 bila mana pemimpin negara Indonesia mendesak Abu Yahya, kamu tarik balik fatwa yang disebut haram umat Islam menyambut hari Natal, hari Kristus, sekalipun mengucap selamat menyambut hari Kristus. Maka fatwa Hamka, pendapat Hamka, pandangan Hamka, mereka sanggah pemimpin, presiden dan juga pemimpin-pemimpin Indonesia yang lain mendesak Hamka tarik balik fatwa. Maka kata Hamka, sekali-kali aku tidak akan cabut tarik fatwa yang telah aku keluarkan. Qul haq walau kana murran, aku tidak akan bergajak walaupun orang benci, orang tak boleh terima apa yang aku sebut, sebab ini kebenaran daripada Allah. Wa qul ja'al haq wa zahaqal batil, kata Allah, bila datang kebenaran maka akan ledaklah kebatilan. Muslimin sudah dimaafkan dirahmati Allah. Nak jadi macam orang yang disebutkan dari ulama,
yang ada stand, yang ada penderian, yang tak goyang tuan-tuan, ditiup angin taupan ke ataupun harikin ke tufan, dia tak berganjak, maka dia letak jawatan. Ya, bila mana dia meninggal tahun 1981 yang disebut Hamka. Kita ingat dalam sejarah hidup anak dia, cerita di Dewan Bahasa Pustaka, riwayat hidup ayah dia, bagaimana dia dipenjara 2 tahun di zaman Bung Karno, ditahan macam kita sebut ISA, Internal Security Act, ISA, 2 tahun dalam penjara. Hamka, kata anak dia, khatam Al-Quran sebagai amalan di dalam penjara, dalam tahanan. Dia boleh khatam 150 kali tuan-tuan di dalam penjara within 2 years, dalam tempoh 2 tahun. Saya nak sebutkan di sini tentang amal orang-orang yang hebat, supaya kita boleh jadikan dia sebagai satu reference, rujukan. Sebab apa yang kita nampak hari ini, umat Islam kita bila ada satu sindrom, malas nak belajar, malas nak membaca. So sindrom ni lah tuan-tuan yang sudah menjalar di dalam lubuk hati. Sedangkan Allah sebut yang dikatakan pada hari yang tidak ada manfaat. Pada apa dia? Yang pertama, mal wal banun, yang disebut yang tidak ada manfaat lagi. Kamu ada duit ke, kamu ada harta, kamu ada duit dan bertingkat-tingkat, duit dan bertingkat-tingkat, macam orang hidup jadi itu tuan-tuan. Dan juga kamu punya anak hebat, PhD, engineer, kemudian doktor, lawyer, kemudian CEO dan macam-macam lagi. Kemudian gelaran, berbagai-bagai gelaran. Tapi kalau sekiranya bapak mati menyobok dalam bilik air tuan-tuan, bila mana imam umum, mana nak sulung, tolonglah mandi mayat ni, tolonglah mandi mayat pok hampa ni. Mana hampa yang hebat-hebat, ada yang kaya-kaya, rumah yang dekat 4 juta, ada rumah yang 7.3 juta. Betul-betul kan? Ni mana dia, mereka ni yang hebat-hebat ni? Mainlah kata imam, aku ni imam, hampa lagi lebih utama sebagai anak. Anak tu menyobok dalam bilik ayam tuan-tuan, takut kecut pun. Sebab tak pandai, tak erti. Satu, kemudian dia takut tengok mayat tu macam hantu. Ini nak cerita muslimin sudah dimaafkan dan dirahmati Allah. Tu yang Allah kata tak berguna lagi dah. Tak berguna dah pada hari itu, harta dan juga anak. Melainkan man atallah qalbin salim, yang akan datang kepada Allah yang mulia, hati yang bersih, hati yang suci, yang kita selalu every day, every moment tazkiyatun nafs. Di antara cara kita nak menyucikan, bersihkan hati adalah melalui majlis anu yang kita buat ni sebelum Jumaat ni tuan-tuan. Bukan di sini tuan-tuan sahaja, mungkin di Johor kurang sikit buat tazkirah sebelum Jumaat. Saya pergi semayang di masjid besar Paris Grande Mosque di Paris. Dalam 6 tahun, 7 tahun lah program dakwah saya di UK, di Europe. Bila tengok di masjid besar Paris, mereka boleh duduk di masjid sebelum Jumaat tuan-tuan ni, yang katakan today is Friday, hari ni Jumaat ni, yaumul Jumaat, idza nudiya lis-salati min yaumil Jumaat fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Yang kata Allah, kamu dengar azan ataupun kamu tahu hari itu hari Jumaat, kamu pergi surah, segeralah kamu pergi mana? Masjid. Bukan duduk di rumah layan Facebook dengan Twitter, pergi Instagram, WeChat, look around, shake, macam-macam lagi lah kaedah-kaedah nak berkenalan dengan Rex. Nah ini yang berlaku hari ini tuan-tuan. Dia boleh lepok buat dia merendah-merendah, duduk di luar masjid, tak tahu nak sembang persembahan dengan kelantan yang agak-agak satu boleh ni. Allahu Akbar. Apa benda buat cakap ni? Ini nak cerita ni tak habis-habis dengan dunia ni tuan-tuan. Every day 24 hours, sampai tidur untuk mimpi dunia lagi. Sedangkan malakul maut dia datang, dia tak kenal kita ni Tun ke, baik hantar Sri ke, baik hantar Datuk Sri, Datuk Setia, Datuk Paduka, Datuk apa sekalipun, PJK, PPT, AIS, pingat-pingat yang kita dapat buat keluar tuan-tuan. Ni malakul maut kita gunakan yang hari. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Kalau orang yang baik beriman, maka dengan kalau yang jahat dia tarik cabut rentak. Ya ayat Tuhan khabisah, wahai roh yang jahat, kamu keluarlah dalam keadaan yang sengsara dan derita. Muslimin sudah dimaafkan dan dirahmati Allah. Jadi akhirnya apa yang kita boleh buat kesimpulan,
Walaupun usia muda dan sebagainya, usia tua dan sebagainya, kita kata hari ini, marilah kita buat satu pembersihan jiwa. Dan proses penyucian jiwa ini bermula di mana? Di masjid yang saya sebutkan tadi. Mudah-mudahan kita akan berada seperti mana Masjid Ustaz Paris pukul 11 pagi, dia sudah tak ada ruang kosong dah di dalam masjid. Ruang kosong tak adalah tuan-tuan, penuh sepenuh-penuhnya masjid. Kemudian pukul 12 dia start dengan tazkirah yang katakan proses penyucian jiwa. Pukul 12 tuan-tuan sampai pukul 1 tazkirah 1 jam. Kita nak buat 1 jam di masjid hari ini payah. Sebab yang datang, kalau datang awal tu mesti kata siap seorangnya yang datang dulu. Yang lain tuan-tuan duduk berdekur ada, kemudian terkedarah ada, payah. Ni waktu ni kira 10 minit nak tazkirah ni, tak ada apa lah. Seronok-seronok macam tu, semangat dengan pumpang-pumpang, nak buat macam mana? Kita punya macam tu hari ni, kelemahan. Tapi kita sambung dalam khutbah Jumaat. Kemudian khutbah yang saya sebut, khutbah di Masjid Besar Paris, pengalaman tuan-tuan yang dah ramai mengaji, berjalan di sana. Cuba tengok, khutbah Jumaat dia pun bukan setengah jam, bukan 20 minit. Khutbahnya 1 jam, 1 hour. Tak tahulah boleh ke tidak tuan-tuan kalau kita buat khutbah 1 jam. Pakak saya kalau di atas lepas ni 1 jam, tak tahulah kepala ada ke tak ada. Wallahualam Ustaz, tak berhenti seminit lagi kami balik dengan ibu Ustaz Ayam Ustaz meninggal. Itu contohlah. Nak cerita ni bukan di sini di Perancis. Dia hebat boleh khutbah 1 jam. Mudah-mudahan sebagai satu mukadimah, insya-Allah kita berterusan istiqamah kita dengan perjuangan Islam. Ya, sebelum saya mengakhiri, ni minyak saya nak promosi. Minyak ni minyak Rehanah Syifa yang telah disyifa, dijampi, didoa oleh yang berbahagia Datuk Ismail Qamus. Jadi Ustaz Ismail Qamus tak datang, minyak ni datang insya-Allah ni tuan-tuan. Saya nasas bersama dengan Ustaz Datuk Ismail Qamus. Dan alhamdulillah seluruh negara alhamdulillah macam boleh disampaikan berebut tuan-tuan tak cukup ni. Ya. Jadi 10,000 botol lah, sikit lagi nak pecah 100,000 lah. Baru berapa bulan di pasaran, baru 4-5 bulan macam tu lah. Yang pertama untuk buat pendinding diri, alhamdulillah. Sampai makcik di Johor tu naik bulu umur meremah. Belum pakai lagi, belum jadi. Baru dengar nama saya Datuk Ismail Qamus yang jampi. Ustaz, kenapa Ustaz? Saya kata makcik, Ustaz Ismail Qamus ni jin dan keluarganya kenal. Saya kata, tu. Jadi maksud kata makcik ada gangguan? Ya makcik, makcik nak beli 6 botol. Tu cerita di Johor, baru dengar nama. Di Hulu Kelang Balawati dia beli pegang, ya, kemudian menggigil, menggeletar. Pegang betul minyak ni. Ni minyak wangi, bukan minyak dalu lah. Bukan minyak dalu maya dibabit macam lah kan. Ni minyak wangi. Sebab apa dia ada gangguan nak pingsan. Di Subang Pestari dia dah beli, kemudian cari di depan saya, memang betul. Menggigil kemudian 2 muslimat pingsan tumpah depan saya. Bermakna dia ada gangguan. So kalau ada gangguan, tengoklah dia yang sedang angin, macam nak keluar tapi tak keluar apa pun. Lega dia, alhamdulillah. Itu benda yang tak diundang lah tu. Kemudian ada yang muntah, kemudian ada yang pening kepala, macam-macam lah. Ada yang lawan balik, kemudian buat di kedai, yang orang buat gangguan macam-macam sihir santau. Tiba-tiba depan dia ada jarum. Itu di Putrahaya tempat saya semalam. Keluar jarum di depan. Ya, kemudian antara tindakan. So yang keduanya untuk anak-anak yang tak nak tidur malam, yang susah nak tidur malam. Bukan kata anak, bapa anak, mak anak pun boleh. Tuan-tuan. Ya, kemudian yang degil, yang lawan, yang jadi Bruce Lee, Jet Li, Jackie Chan, Chuck Norris, Ricky Steamboat, Jimmy Superfly, Bulldog, Rudy Piper. Yang ni kalau jenis anak jenis Rudy Piper dia elok lah tuan-tuan sangat. Kalau tak boleh cari, tengok lebih kuat je, mandikan insya-Allah. Dan banyak dah testimoni, puluh-ribu dah tuan-tuan. Ya, kemudian apa dia anak yang degil. Satu tadi, kemudian ada yang nak buat penerangan hati. InsyaAllah pun dah banyak dah testimoni. Kemudian yang ketiga untuk suami isteri. Yang ni cerita sungguh kawan saya di Puan ada masalah hubungan dingin dengan isteri dia. Sebulan berbayar Ustaz, seminggu pun teruk, dia pun mengejuk lagi gini, tak nak. Faham kan? Jadi akhirnya saya bagi percuma lepas tu kena bayar. Saya katakan sebetulnya RM30. Jadi alhamdulillah bila dia pakai start law ni bukan saya pula mengejuk. Dia bini pula mengejar saya pula lari. Dah jadi acara kejar-kejar pula. Itu. Jadi masalah hubungan seksual dia dengan suami isteri dia, siapa yang berhajat boleh. Ya. Kemudian apa dia yang suami ini jenis marah, barat dan sebagainya pun begitu juga. Kita takut kita dimarah, mereka kita lempak, tabu, balun, isteri, elok sangat kita pakai. Itu pun ada testimoni. Dan sampai apa dia orang yang bermadu, ya, bergaduh. Ni, bini ni, madu ni. Bini tua dengan bini muda. Dibagi, mak dibeli 10 botol baru. Alhamdulillah Ustaz, anak saya dah hidup dah. Ya, dulu mereka tak boleh jumpa. Sekarang dah boleh duduk satu kereta, boleh bersembang dah. Jadi siapa yang nak bermadu, hidup sangat dah tuan. Itu maksud dia ni. Ya, dalam sebotol pun tak boleh, mana beli 10 botol sekali insya-Allah. Kemudian yang keempat akhirnya untuk disapu di bahagian luar kulit.
yang buasir insya-Allah kering, kecut, kemudian yang gout, penyakit gout ni, penyakit gout, sapu dekat tempat bengkak, kemudian migrain yang jenis tahap gaban, insya-Allah sapu, pening kepala, sakit perut, kemudian luka-luka bintik apa semua, gigit apa semua ni, insya-Allah. Dan juga buat untuk pelaris perniagaan. Yang ni pun dah banyak dah, 10,000 tuan-tuan. Ya, saya bawa ni siapa yang berhajat boleh, satu botol RM30. 2 botol RM50 bagi promosi hari ni tuan-tuan. Ya, tunggu dekat kereta saya, dekat tempat parking tu ceramah sebelah tempat parking ceramah tu dah ada orang parking. Kereta Mercedes saya tu, jadi tuan-tuan lepas main ibadat nanti tunggu. Beli satu dapat satu, beli dua dapat dua, sekian dimaklumkan. Itu saja. Cuma pantang dia jangan langkah, kemudian jangan bawa tandas botol. Dah pakai tak apa, ya. Jangan langkah, jangan apa dia bawa ke tandas dia punya botol sebab Datuk Ismail Khamus yang mensyifa. Alhamdulillah dengan berkat doa untuk guru kita banyak dah menyelesaikan masalah-masalah orang, masalah rumah tangga dan seumpama dengannya. Sekali itu qul qawli hadza astaghfirullahalazim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.